Assalamualaikum semua. Salam. Selamat petang. Terima kasih bersama kami, Nita dan Jun. Hingga semua ceria ya. Okey, hari ni kita di mana Taya? Hari ni kita nak pergi ke Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall. Kita nak masuklah ke dalam, nak tengok apa yang ada di sana kan. Jadi kami tahu sebelum tu Jun ucapkan terima kasih kepada semua yang support kami selama ni. Tolong continue to like, comment, share dengan teman-temannya dan keluarganya. Banyak-banyak lagi yang subscribe pada kami. Dan jangan takut, Subscribe tu percuma. Ikut kami ya. Tapi bukan tu aja Jun. Kita berlima hari ni. Berlima dengan cucu-cucu Nita. Ikut kami. Ini siapa ni? Nausyan, Naima dan Ayo. Okey, dah kita masuk dalam sekarang. Untuk kemari, mudah saja. Dari Toa Payoh MRT Station, kami menaiki bas nombor 145. Dalam 15-20 minit, kami telah tiba di sini. Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall terletak di nombor 12 Tai Jin Road. Opening hours. Ianya dibuka dari jam 10 pagi hingga ke 5 petang. Dari hari Selasa ke hari Ahad. Hari Isnin, ianya ditutup. Tetapi, last admission pada jam 4.30 petang. Jadi, jangan lambat. Masuk percuma untuk warga negara Singapura. NRIC ataupun school passes diperlukan untuk verifikasi. Mengambil gambar dibenarkan, tapi tanpa flash ataupun tripod. Videografi tidak dibenarkan. Diwartakan sebagai National Monument pada Oktober 1994. Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall memberi penerangan tentang perincian yang kurang diketahui mengenai penglibatan Singapura dan Nanyang dalam Revolusi 1911. The building dibina pada tahun 1902. Villa dua aras ini telah dibeli oleh perintis Singapura dan pembesar getah, iaitu Teo Eng Hock pada tahun 1905 untuk ibunya yang sudah tua. Kemudiannya dinamakan Wan King Yuan untuk melambangkan harapan Teo Eng Hock bahawa ibunya akan menikmati kedamaian dan kebahagiaan pada tahun-tahun senjanya. Apabila Dr. Sun Yat-sen memilih Singapura sebagai pusat saraf gerakan revolusinya di Asia Tenggara, Teo Eng Hock menawarkan rumah ini kepada Dr. Sun untuk menyokong aktiviti revolusinya. Di vila inilah Dr. Sun berkongsi cita-cita revolusinya dengan penyokong Nanyangnya. Dibuka semula kepada orang ramai pada 9 Oktober 2011. Dewan Memorial yang diubah suai memberi penghormatan kepada peranan penting yang dimainkan oleh Singapura dan Nanyang dalam Revolusi 1911. Dengan memberi tumpuan kepada sumbangan penyokong utama Dr. Sun Yat-sen di Singapura. Museum yang telah diperbaharui ini menerangkan butiran yang kurang dikenali mengenai penglibatan Singapura dan Nanyang dalam Revolusi 1911. Dewan Memorial juga berkongsi bagaimana Revolusi 1911 meninggalkan kesan yang kekal di Singapura, terutamanya dalam bidang pendidikan, media cetak dan sumbangan ekonomi. Tumpuan yang berpusat di Singapura dan Nanyang inilah yang membezakan Dewan Memorial daripada muzium dan institusi lain yang didedikasikan untuk warisan Dr. Sun Yat-sen di seluruh dunia.
Di samping itu, pameran tetap ini mengalami penambahbaikan pada tahun 2014, menjadikan jalan cerita lebih komprehensif dan menarik. Galeri yang diperbaharui kini menampilkan lebih banyak artifak yang disumbangkan oleh komuniti dan ciri multimedia baharu seperti unjuran hologram dan unjuran pemetaan 3D. Overview. Sebagai ibu pejabat Nanyang di Asia Tenggara, Perikatan Revolusi Cina Dr. Sun Yat-sen atau Tong Meng-hui, Singapura mengambil alih peranan penting dalam Revolusi 1911 yang akhirnya menggulingkan dinasti Qing dan membawa kepada kelahiran Cina zaman moden. Dr. Sun mempunyai ramai penyokong setia Cina di luar negara seperti Teo Eng Hock, Tan Cho Lam dan Lim Ni Soon. Mereka memberikan sokongan yang tidak ternilai dalam bentuk aktiviti pengumpulan dana dan penyebaran prinsip dan cita-cita revolutionary. Pada asalnya dikenali sebagai Wan King Yuan, villa ini telah dibeli oleh Teo Eng Hock pada tahun 1905 sebagai rumah persaraan untuk tahun-tahun senja ibunya. Dia kemudiannya menawarkan villa ini kepada Dr. Sun untuk aktiviti revolutionary-nya. Di villa inilah Dr. Sun merancang 3 pemberontakan sebelum pemberontakan Wuchang berjaya pada tahun 1911. Selepas Teo Eng Hock menjual Wan King Yuan pada tahun 1910, villa ini menukar pemilikan beberapa kali. Pada tahun 1937, 6 pemimpin Cina dari Dewan Perniagaan Cina Singapura dan Komuniti Perniagaan Tempatan, Lee Kong Chian, Tan Yan Kiam, Lee Chin Tian, Cui Hian Sui, Lee Chun Seng dan Yo Kiat Tiao mengumpulkan sumber mereka untuk membeli villa ini. Pada tahun 1938, mereka mendermakan villa ini kepada Dewan Perniagaan Cina Singapura yang kini dikenali sebagai Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Singapura ataupun SCCCI. Villa ini dibuka kepada orang ramai buat kali pertama sebagai Dewan Peringatan pada Tahun Baru pada tahun 1940. Pada tahun 1994, Dewan Peringatan telah diwatakan sebagai Monumen Negara. SCCCI menamakan Wan King Yuan sebagai Dewan Memorial Sun Yat-sen Nanyang ataupun Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall dan mengumumkan rancangan untuk merombaknya pada tahun 1996. Dewan Memorial kemudiannya dibuka semula kepada orang ramai pada tahun 2001. Pada tahun 2009, SCCCI melantik Lembaga Warisan Negara untuk menguruskan Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall. Lembaga Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall yang terdiri daripada Naib Presiden dan Ahli Majlis SCCCI mengekalkan pengawasan terhadap operasi Dewan Memorial dan menetapkan hala tuju strategik untuk Dewan Memorial. Memorial Hall ini telah menjalani kerja-kerja pembangunan semula pada Oktober 2010. Setahun kemudian, Dewan Memorial Sun Yat-sen Nanyang telah dibuka semula kepada orang ramai pada 8 Oktober untuk memperingati ulang tahun ke-100 Revolusi 1911.
Hari ini, Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall ialah monumen negara dan institusi warisan yang diuruskan di bawah Lembaga Warisan Negara. Muzium yang telah diubah suai mengesan aktiviti revolusi Dr. Sun di Asia Tenggara. Sumbangan orang Cina Singapura kepada revolusi 1911 serta kesan revolusi terhadap Singapura dan masyarakat Cina. Balestier Precinct. Daripada ladang tebu hinggalah ke kedai yang dipenuhi dengan hidangan manis dan berperisa, Balestier ialah kawasan yang menawarkan rasa sejarah. Daripada harimau di dalam hutan kekuil yang mempunyai akar yang mendalam, Balestier Road menceritakan kisah yang menjangkau hampir 180 tahun dan telah menjadi saksi perjalanan luar biasa Singapura dari pelabuhan perdagangan British ke negara kota moden. Jejak warisan Balestier adalah sebahagian daripada usaha berterusan Lembaga Warisan Negara untuk mendokumentasikan dan mempersembahkan sejarah dan kenangan sosial tempat-tempat di Singapura yang mungkin tidak diketahui ramai. Disampaikan bersama oleh Lembaga Warisan Kebangsaan dan pihak berkuasa pembangunan semula bandar dan disokong oleh Jawatan Kuasa Perundingan Rakyat Molmin. Jejak warisan Balestier berharap dapat mengembalikan kenangan indah bagi mereka yang pernah bekerja, tinggal atau bermain di kawasan ini dan berhikmat sebagai membuka mata kepada penduduk dan pengunjung baru. Sila muat turun buku kecil jejak warisan Balestier. Dewan Memorial menawarkan jejak warisan Balestier semasa perayaan terpilih. Niat kami untuk mengetahui tentang Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall telah tercapai. Jom kita jalan-jalan di kawasan ini. Jom ikut kami. Baru keluar dari Sun Yat-sen Nanyang Memorial Hall ni. Jadi macam mana Jun? Okeylah, tempat dia ada cozy, ada terang. Ada nampak painting dia yang dulu-dulu macam mana diorang buat. Banyaklah. Kita pun susah juga ni. Sun Yat-sen ni juga negarawan, ahli perubatan, ahli falsafah dan juga politician. Jadi jomlah kemari supaya tahu lebih lanjut ya. Moga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.